A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan bagi tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatan kuasa, lumbalang penggerak aktiviti masjid, pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hormati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Ingat last saya datang banyak tahun dah. Saya datang dulu di Kem Danau Tuban. Saya datang itu masa tu saya masih di universiti, mana kira-kira dalam 20 tahun lepas kot. Saya datang merasa naik bot pergi ke camp tu. Naik bot tengah-tengah malam saya pergi. Masa tu ada program motivasi, masuklah kebanyakan pelajar sekolah kebangsaan Danau Tuban tu pun ada kat sana lah. Di malam ni sampai lagi kan? Alhamdulillah ramai betul. Orang perempuan ni tirai ni lain macam nampak, macam pintu kedai pun ada. Jadi ramai, hari ni ramai lah nampak. Saya ingat 10,000 tak kurang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak lah. Terima kasih banyak. Jadi tajuk yang telah dipilih malam ini adalah ini Ramadanku yang terakhir. Kita kena faham konsep. Saya selalu bawa dalam ceramah saya maklumkan konsep Ramadan ni, dia datang dan pergi. Ramadan datang dan pergi. Bagi budak-budak sekolah, budak-budak kecil, dia rasa macam Ramadan ni satu benda yang tak boleh makan, tak boleh minum kan? Masalahnya ada orang tua pun macam tu, yang serupa budak-budak juga. Jadi dia kata dia tak boleh makan dah, tinggal 2 hari lagi, dia kata macam tu kan. Kena pula ada pula yang hantar mesej dekat dalam grup tu kan, 5 hari lagi. Sudah, dia kata hantar lagi 4 hari lagi, esok Ramadan habis lagi tu, dia kata kan. Ada setengah orang macam tu. Tu sebabnya saya gambarkan konsep Ramadan ni macam tetamu mari ke rumah kan. Jadi tetamu ni ada 2. Tetamu ni adalah merupakan orang yang berkunjung kan? Yang berkunjung atau menziarahi kita, sama ada diundang ataupun tidak diundang, dia datang. Kalau yang diundang tu kita dah tahu, tu orang yang sedar lah, memang suruh dia datang. Kalau ikut kita doa tadi tu, maknanya kita memang mengundang Ramadan tu, minta Ramadan datang. Sebab kita doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkatilah kami dalam bulan Sya'ban ni dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Tu kita doa, kita minta. Maknanya sepatutnya kita jemput pada orang yang faham doa tu. Orang yang amin-amin tak faham, mungkin tak perasan kan. Jadi kalau orang tetamu ni datang, 2 keadaan. Kalau tetamu diundang, macam mana? Kita dah bersedia. Tetamu yang tak diundang tiba-tiba ada depan muka kita, sudah datang pula dia. Ada yang suka, seronoknya kau datang, mari masuk, kita jemput dia. Walaupun tak diundang, kita tak perasan dia datang. Tapi kalau yang tak diundang ni, ada juga yang tak suka dia datang. Sudah, mari pula. Maka konsep tetamu ni kalau kita tengok apa dia? Pertama, kita akan memberikan layanan yang baik. Kedua, kita akan ikhlas dan melapang dada. Ketiga, kita akan memberikan muka yang manis. Kita akan menyediakan keperluan ikut kemampuan. Kemudian kita akan sediakan kemudahan yang terbaik. Jadi layanan yang baik, layan betul-betul bulan Ramadan. Kedua, makna berlapang dada dan gembira menerima, ikhlas. Kemudian kita memberi muka yang manis, senyum, alhamdulillah, seronok Ramadan sampai. Kemudian kita akan memberikan kemudahan ikut kemampuan, keperluan dia kita akan penuhi
ikut kemampuan kita. Itu sebab kita tengok ada orang 10 malam terakhir, ada yang mampu dia beriktikaf di masjid 10 malam terakhir, kan? Dia akan tidur kat masjid. Yang mampu, yang tak mampu, buatlah ikut kemampuan dia untuk memenuhi keperluan tu. Keperluan ni bukan keperluan untuk orang lain, keperluan untuk kita. Orang datang rumah, kita jangan ingat orang tu perlukan kita, kita perlukan orang datang rumah. Siapa yang tak datang, kalau orang tetamu dah lama tak berkunjung ke rumah, maka ada masalah lah dari segi rumah tu. Nak keberkatan, salah satu tanda rezeki kita berkat, rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Tu tanda keberkatan sebenarnya. Orang yang tak nak tetamu datang, contoh hari raya, dia nampak orang tu datang rumah dia, dia rasa dikunci pintu, dia tak bagi orang datang. Ada orang tu sendiri yang menolak berkat nak datang ke rumah. Itu sebabnya tetamu datang ni bagi yang terbaik. Menyediakan keperluan ikut kemampuan. Contohnya tetamu datang, nak tumpang bilik air boleh, nak buang air, dia kata boleh, kita ikut kemampuan kita. Kita bawa dia masuk bilik utama kita, bilik kita. Kenapa lah bilik kau pula tak ada bilik air kat luar, tak ada ke? Tak apa, bilik air saya ni kemas sikit, elok sikit, biar selesa, dia kata. Nampak kemampuan kita. Boleh tak nak tumpang bilik air, minta maaf dah 5 hari tak ada air, dia kata. Tak mampu nak bagi bilik tu, jom hantar dekat kedai kat depan tu. Contoh, itu kemampuan kita. Dan begitu ya, sediakan kemudahan yang terbaik. Apa kelebihan melayan tetamu ni? Pertama, murah rezeki, mendapat rahmat dan berkat daripada Allah. Kedua, menambah kasih sayang antara tetamu dan tuan rumah. Begitu juga mengeratkan silaturahim. Begitu juga menarik perhatian bukan Islam terhadap keindahan Islam. Begitu juga mendapat ganjaran pahala dan keampunan Allah. Bila kita layan bulan Ramadan ini dengan baik, orang yang bukan Islam pun boleh nampak. Dia bulan puasa, dia tak makan, tak minum, tapi dia kerja elok. Orang bukan Islam mesti heran. Macam mana you boleh tahan tak makan Macam mana you boleh tahan tak makan? Tapi you kerja baik, dia boleh main bola lagi boleh main bola, boleh ni, boleh, tak ada masalah, macam biasa kerja. Walaupun tak makan, tak minum, okey. Tapi kalau dia nampak orang Islam sendiri tak puasa, makan depan orang ataupun curi-curi makan, maka hilanglah hormat dia kepada sikap kita. Contohlah. Jadi 3 golongan orang yang menyambut Ramadan. Pertama, orang tu rasa sedih. 3 golongan. Sedih betul lah, nak puasa pula dah ke. Aduh, apalah nak jadi. Siap cakap dengan anak dia, nak, hari ni last kita boleh makan, esok kita dah tak boleh makan. Nak mati sangat dah bapaknya tu, seolah-olah tak boleh makan langsung. Sedih kan? Sedangkan waktu berbuka boleh makan. Kita diteruk-teruk kita. Macam mana pun kita puasa, kita yakin ada makanan pada waktu berbuka. Kalau pun tak ada kat rumah, datang masjid, insya-Allah ada. Adalah orang siapkan kadang-kadang nak buka puasa tu, orang sedekah kat masjid. Tapi ada orang ni dekat luar sana, tak makan, tak minum. Di Rohingya tu dia tanya dengan Mufti Arab Saudi tu, sah tak puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Bayangkan, tak bersahur dan tak berbuka, maknanya puasa tak puasa sama, dia tak ada makanan. Kita ini macam-macam makanan kita makan. Tai itik pun makan. Tai itik, asagopa, lopak tikai. Lompat tikam pun dia makan, je nak cakap apa. Orang lain bersilat lompat tikam ni, dia makan je. Hebat orang Kelantan ni. Ya tentulah, maknanya semua benda makan. Jambu batu dengan batu-batu telan, belimbing besi, belimbing besi pun telan. Nak cakap apa? Pucuk paku, nak kata apa? Takut orang mendengar kan? Itulah orang Malaysia, bab makan nombor 1 kan. Bila makan siang tadi tu, saya makan sedap betul kari ayam tu, solok lada dengan kerabu mangga, ikan masin pula. Tapi itulah dia, menjelang nak puasa ni makin banyak pula orang bagi makan.
Tapi kita kontrol lah. So ada orang sedih dia nyambut Ramadan ni. Ada orang pula dia tak sedih, dia pun tak juga gembira, sama je. Dia nyambut puasa ni, dengar puasa lagi 5 hari. Dia kata, kau tahu tak? Tahu. Relax je kau. Yalah, nak buat apa pula? Kata. Jadi dia puasa tak puasa sama. Dia orang puasa, dia puasa. Orang buka, dia buka. Sama. Tak semayang pun je. Contoh. Tu dia rasa sama itu. Dia tak semayang, tak mengaji, tarawih pun tidak, apa pun tidak, kan. Begitu juga orang yang ketiga, orang yang begitu rindu dengan bulan Ramadan, dia rasa gembira. 3 bahkan 6 bulan sebelumnya sudah terngiang-ngiang dengan kedatangan bulan puasa. Orang Arab masuk je bulan Rajab, dia dah mula beli dah pakaian-pakaian dia. Ni pakaian ni nak pakai tarawih nanti bulan Ramadan. Masuk je Rajab. Yang ni tasbih ni, dah siap dah untuk Ramadan nanti. Ni wangi-wangian nak pakai untuk Ramadan nanti. Ni kopiah baru. Dia tak pakai kopiah biasa. Untuk Ramadan nak pergi tarawih, dia dah siap dah kopiah baru. Dah siap dah baju baru. Dia nak pakai jubah yang special khusus untuk bawa pergi tarawih, khusus nak pergi beribadah. Contoh. Nanya orang Arab masuk aja Rajab dah terbayang Ramadan. Orang kita belum Rajab dah terbayang Syawal. Tu kita. Tu kita. Makna kata kita lagi awal daripada orang Arab. Hebat lagi dah kita ni. Kalau setakat masuk Rajab terfikir Ramadan tu, kira sekejap lagi tu. Orang Malaysia tahun lepas dah fikir ni. Bulan 12 dah tempah baju. Ini belum 1 Ramadan, dia kata. Baju dah siap. Baju raya dah siap, senang, dia kata. Soalannya, confirm ke hidup lagi pagi raya? Tu soalannya. Tu yang kita cerita tadi. Andainya ini Ramadan yang terakhir. Katalah kita dapat peluang layan tetamu tu kali terakhir, sebab kita tahu dah kita tak boleh lagi dah nak layan tetamu tu. Mungkin tetamu tu mati, ataupun kita pun mungkin mati. Kita rasa-rasa dah sakit-sakit, dah tak larat sangat dah. Rasa-rasanya macam mana agaknya kualiti layanan kita. Contoh macam tu lah. Kalau dah tahu lah, contoh tengah duduk-duduk ni, tiba-tiba terdengar bisikan kat telinga, kau mati besok. Terdengar siapa pula cakap betul-betul, kau mati besok. Dah terngiang-ngiang kan. Malam tu rasa-rasa macam mana je. Lepas terdengar tu, kita terkejut kita dah mula dah tak balik malam tu. Lepas ceramah duduk ni, apa tak balik? Tak apa dah, nak mati dah ni. Agaknya lah. Macam tu lah kita, ya? Macam tu lah kita. Paling kita ingat Allah bila? Paling ingat Allah waktu sakit, waktu susah. Tu paling ingat tu. Itulah. Jadi kalau kita tahulah ini Ramadan terakhir, rasa-rasanya kita tak akan lepaskan peluang. Sebab bulan Ramadan ni terkandung di dalamnya begitu banyak kelebihan-kelebihan. Jadi kalau kita andaikan Ramadan ini yang terakhir, dah tahu dah. Tu masalahnya kita tak tahu. Petang tadi baru je saya ceramah, tengah hari tadi saya ceramah dekat apa nama tu tempat tu tadi, Ustaz? Apa nama tempat tu? Apa nama tempat tadi? Bukan Kota Baru, apa? Panji, Mana dekat ni, Kubang Pak Hitam. Madrasah Kubang Pak Hitam Pasir Mas. Pasir Mas. Saya ceramah kat tu, tajuk dia tanda-tanda kematian. Kan? Rahsia, tak ada siapa tahu mati bila. Tak ada siapa naik notice board. Senarai kematian minggu ini. Dah tahu dah, tak ada. Yang dah mati kita tahulah. Macam tadi yang Ustaz cakap kan, pandang kiri kanan ramai tak ada dah. Kan? Menjelang, percaya je kat saya, menjelang nak puasa ni, sempat lagi mati tu. Tengoklah. Jadi macam mana kita yakin sangat kita hidup sampai raya? Tu sebab beraya minta malam ni, imam lain macam malam ni 3 kali dia ulang, wabalighna Ramadan, wabalighna Ramadan, wabalighna Ramadan. 3 kali minta sampaikan pada Ramadan. Kalau yang perasan tadi lah, yang lelap tadi tak perasan lah kan. 3 kali untuk pengetahuan, 3 kali imam minta tadi, minta sampaikan pada Ramadan, sampaikan pada Ramadan. Jadi kita kena faham, sebab salah satu kita tengok kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Nak mencapai kesempurnaan ibadah, kena
ada 4 perkara. Yang pertama, mesti dengan ilmu, bukan main ikut-ikut saja. Kan tak faham kena belajar. Ni macam mana? Nak tak tahu ngaji, belajar ngaji. Kan? Masalahnya kadang-kadang ada orang dah lah tak tahu, tak nak pula belajar. Akhirnya biarkan terus-terus tak pandai, sedangkan ada peluang belajar. Allah tanya besok, kenapa engkau tak mengaji ni? Aku tak pandai, ya Allah. Kau tak pandai, kenapa kau tak belajar? Macam tu. Tak ada orang nak ajar? Ada. Tapi kenapa? Aku bodoh sombong, ya Allah. Sendiri jawab, kan? Betul? Nak kata apa? Pertama, mesti dengan ilmu. Orang semayang dah semayang, tapi tak apa dia baca pun tak tahu. Orang sujud dah sujud tu, yang kata takbir tu macam-macam. Ada yang bersilat, ada yang apa. Yang kata takbir Allah sampai macam tu, lain macam. Dia guru silat tu punya. Ada tu Allah tariklah belakang dulu sampai depan baru sampai. Ada juga. Ada yang Allah banyak kali Allah orang sebelah ni aku tak apa pula kau ni. Geram orang sebelah ni kan. Iyalah terganggu semayang orang sebelah tu. Kan? Macam-macam cara. Sebab ilmu. Pertama mesti dengan ilmu. Puasa dia puasa. Orang puasa dia pun puasa. Tapi kenapa puasa dia tak faham? Tu sebab kita datang majlis ilmu. Untuk makluman semua, bukan malam ni je dia ceramah. Bukan malam ni je dia ceramah di masjid ni. Setiap malam ada kuliah. Jadi jangan pilih pun ceramah. Kan? Malam ni Samsul debat. Ramailah datang. Kan? InsyaAllah ramai. Tu saya kata 10,000 orang malam ni. Kan? Kita terpaksa tutup tu bahagian perempuan tu sebab tak nak bagi perempuan merusuh masuk ke depan pula. Terpaksa lah. Tak nak tunjukkan, mesti kita belajar. Tak ada sebab kita tak tahu. Yang kedua, mesti ikhlas. Ibadah ni ikhlas. Bukannya ada niat-niat sampingan. Nampak kau semayang, aku nak selfie dengan seserbat. Nampak kau datang masjid, malam ni YB datang, takkan aku tak datang lah kata. Nanti YB tak nampak muka aku. Contoh, ikhlas. Yang ketiga, mesti ada kesan perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Patutnya ibadah tu jadikan kita jadi lagi baik, bukan jadi lagi teruk. Kan? Ni bulan puasa pula buat projek macam mana? Bulan puasa pula kena tangkap buat benda bukan. Bulan puasa beli nombor ekor. Orang tanya, apa beli nombor ekornya? Kan? Ini bukan judi ustaz, ikhtiar. Kata ikhtiar. Dia boleh cakap tu, dia boleh cakap, tak ada perasaan pun. Tu sebab mesti ada perubahan. Kalau lah orang tu dia semayang, dia puasa, pergi haji Mekah mau pergi, tapi perangai makin teruk, maknanya ada masalah dengan ibadah dia. Jadi semak dia. Dan begitu dia yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Inna a'malu bin niat. Tu sebab Ramadan ni pun puasa ni niat tu penting. Tu sebabnya niat tu kita niat sebulan pun tak apa. Niat sebulan bukan kata apa, takut terlupa. Boleh niat sebulan terus. Tetapi walaupun dah niat sebulan, setiap pagi tu, setiap malam tu kena niat juga. Barulah apa. Ada orang cakap kalau kau tak niat lapar, teruk tau. Dia cakap macam tu kan. Sebenarnya niat tu nak bantu kita berazam sikit kita nak berpuasa. Macam tu. Tetapi kalau kita nawaitu samawadin an ada'i fardi syahri ramadhan hazi sanati lillahi ta'ala, saja aku berpuasa soal fardu ke atasku di dalam Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala, itu lafaz niat. Maknanya tu pembantu jugalah, tak ada masalah pun. Kalau malam tu dia tidur, dia nak kunci jam, besok nak bangun sahur ni, kita pun kunci lah jam pukul 4:30 pagi nak bangun kan, kita kunci jam tu pun dikira niat. Malam tu sebabnya kalau siapa yang ikut imam sampai habis witir, tarawih, witir, ada setengah masjid siap buat tahlil. Kan? Masjid ni buat dah. Lepas tu tahlil kan? Tak, tak. Habis je witir terus doa.
Kan doa. Lepas tu alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin anada'i fardi syahri ramadhana hazi sanati lillahi ta'ala. Imam baca doa semua ikut sekali, baca niat semua baca sekali. Contoh kan? Jadi itu pun boleh juga. Siapa yang tak pernah dengar imam baca, makna dia balik awal. Tu tahu dah kan. Tak sabar-sabar nak balik kan. Macam tu lah. Jadi maknanya kita niat, niat. Jadi kadang-kadang kita terlupa. Contohnya orang perempuan malam dia simpankan barang, simpan ni besok nak makan sahur ni, itu pun niat. Nampak tak? Kalau ikut mazhab Hanafi, benda perbuatan kita tu melambangkan niat kita juga. Tapi paling baik bacalah niat tu. Kita siapkan buah tamar 3 biji, letak kat tepi katil, tepi bantal kita. Itu pun niat nak puasa dah tu. Kan ada orang tanya, besok puasa ke berapa? Mana dia tahu besok puasa, dia niat nak puasa dah tu. Macam tu. Jadi sebaik-baiknya bacalah niat. Apa maksud ar-ramdu? Ramadan ni berasal perkataan ar-ramdu yang bermaksud panas yang menyengat. Panas betul-betul. Mak kata orang Negeri Sembilan panih betul-betul. Usah panih macam tu. Kalau dari segi maksud as-siyam, apa maksud siam? Jangan maksud siam ni Thailand. Betul dah tu siam. Tapi dekat betul dah kita dengan Thailand ya sini. Tapi kalau as-siyam maksudnya kalau dari segi bahasa adalah menahan diri dari melakukan sesuatu ataupun menahan diri daripada bepergian pada satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Ibnu Manzur, maksud as-siyam ini adalah perihal menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh nikah, tak boleh berbicara. Tak boleh makan, faham. Tak boleh minum, faham. Tak boleh nikah ke bulan puasa? Tak boleh nikah ke bulan puasa? Boleh. Langkah penjimatan nikah bulan puasa. Majlis akad nikah akan berlangsung pada waktu azan isyak dulu. Boleh. Masuk dah Sekejap kita sambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okey, kita sambung ya. Jadi menahan diri pada makan minum, nikah. Nikah ni bukan tak boleh nikah, tetapi boleh nikah sebab tu langkah penjimatan kan. Majlis akad nikah berlangsung pada waktu zuhur, insya-Allah jimat. Ya, manakala majlis makan beradab akan berlangsung pada waktu sahur, confirm jimat. Sebab tak ramai orang datang kan. Tetapi maksud tak boleh nikah ni adalah perbuatan-perbuatan orang bernikah di siang hari tak boleh buat. Perbuatan orang bernikah kan, tak perlulah saya huraikan, fahamlah tu kan. Perbuatan orang bernikah, bukan hanya perbuatan orang bernikah tu tak boleh, depositnya pun tak boleh. Faham deposit? Mukadimah nak menuju ke arah itu pun tak boleh. Contoh, dia tak buat yang tu tapi meraba pada dia. Yang boleh merangsangkan perasaan keinginan keberahian suami ataupun isteri itu. Itu sebab orang perempuan di bulan yang panas menyengat ni janganlah tiba-tiba, bulan lain dia tak macam tu, tiba-tiba bulan Ramadan pula berkemban dan tengah hari buta tu. Berkemban di bawah kipas tu, panas lah, panas. Depan suami tu meleleh haliu suami tu. Halah, kata. Jadi dia kata, abang tak panas tu. Aku dari tadi tengokmu panas ni, kata kan. Jadi jaga-jaga. Jadi hati-hati kan. Tak boleh nikah tu maksud dia. Tetapi dan tak boleh berbicara pun. Maksud tak boleh bicara, tak boleh cakap ke? Boleh cakap, tapi jangan cakap perkara yang sia-sia, apatah lagi yang boleh membawa kepada dosa. Jangan mengumpat, jangan mengatur orang, jangan. Ada je tingginya Samsul debat tu contoh, yang ada je nak ngumpat orang. Saya maafkan, dalam TV nampak tua. Satu lagi, saya maafkan, tak ada masalah. Ada aja nak cakap tu, biasalah tu kan. Bayangkan ketika zaman Nabi dulu ada 2 orang perempuan sibuk dia mengumpat pasal orang. Bulan puasa punya teruk dia mengumpat pasal orang, sampai dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami nak minta izin nak buka, ya Allah, nak berbuka puasa. Haus sangat ya Rasulullah, punya teruknya mengumpat sampai nak berbuka. Orang perempuan macam tu tak sini? Orang sini macam tu tak? Saya tanya orang perempuan macam tu tak? Tak. Maknanya dia mengaku mengumpat cuma tak berbuka je. Macam tu. Tak, maknanya kita tak adalah sampai tahap macam tu kan. Tapi apa Nabi jawab? Nabi kata, kamu tak payah minta izin nak berbuka, kerana sungguhnya kamu dah berbuka dah pun. Nabi kata, kalau tak percaya cuba kamu keluarkan apa yang ada dalam mulut kamu tu, muntahkan. Bila dimuntahkan terkeluarlah daging busuk saudaranya yang diumpatnya tu. Tunai Allah Ta'ala tunjuk dari orang. Jadi tak usah bulan puasa jangan bercakap benda yang sia-sia, apatah lagi benda yang boleh mendatangkan dosa. Nak pula sekarang ni kita berada pada zaman viral, zaman media sosial, teknologi maklumat. Bila orang datang bawa cerita, jangan terus terima. Tengok dalam media sosial, jangan terus sebar-sebar ke orang. Bila datang orang bawa cerita dekat kita, kata Abu Laith As-Samarkandi, ada 6 perkara kita kena buat bila orang bawa cerita atau kita dapat berita. Pertama, hendaklah kamu mencegahnya. Jangan kamu percaya. Pertama, jangan kamu percaya. Orang tu datang, kata tak, aku dengar-dengar imam. Kenapa dengar imam? Contoh. Bukan imam sini lah. Aku dengar imam nikah lagi. Contoh. Pertama, jangan kita percaya sebab kesaksiannya tak cukup, kata Abu Laith As-Samarkandi. Jangan percaya. Kalau orang tanya, mana mau tahu? Tu dia royak ada tu. Maknanya kita buat cerita ni ke orang. Jangan sebar-sebarkan benda ni ke orang. Kita tegak. Sebab apa?
Kalau tak betul jadi fitnah, kalau betul pun jadi dosa sebab mengumpat. Yang ketiga, hendaklah kita apa? Hendaklah kita yang ketiga, janganlah kita bersangka-sangka. Tak sangka betul ini. Yang keempat, janganlah pula kita menyelidik, mengkaji. Confirm ke imam kahwin lagi ni? Kau jangan risau, aku kenal adik dia, nanti aku call, apa-apa hal aku update pula. Contoh macam tu. Jangan menyelidik. Yang seterusnya, jangan menyelidik. Seterusnya apa? Hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Perbuatan menyembah-nyembah ni, hendaklah kamu membenci perbuatan ini, sebab natijahnya adalah neraka. Dan yang keenam, setelah kamu membencinya, janganlah kamu mengulangi perbuatan itu. Maksudnya kita pula yang buat. Dia tanya, kita tak tahu, kita tanya orang, betul ke? Dengar, kita pula tanya. Sama tak kita? Jangan. Jadi makna kata hati-hati berbicara. Maka dari segi istilah syarak, maksud as-siyam ini menahan diri pada waktu siam daripada melakukan perkara-perkara tertentu, daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, perkara yang membatalkan puasa, terbit fajar hingga terbenam matahari, hinggalah terbit fajar hinggalah terbenam matahari kerana Allah. Maknanya jangan lupa hujung tu, kerana Allah tu maksudnya. Puasa mesti kerana Allah. Ada orang puasa sebab sebab mak mentua dia dekat rumah, dia kena puasa. Kalau tidak, kan mak mentua dia sound dia kata. Puasa juga boleh difahami sebagai mencegah diri daripada memenuhi dan melayan tuntutan syahwat perut, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan pada waktu tertentu, daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka dua perkara yang paling penting kita perhatikan adalah antara siam dan qiyam. Puasa dan qiyam. Apa maksud qiyam? Qiyam kita bangun melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Jangan siam, kadang-kadang orang tu siam tapi dia tak qiyam, dia baring aja. Mengulupur dia. Jadi mangsa. Dia pula tengok jam. Tak gerak-gerak jam tu, dia kata. Lewatnya lah, dia kata kan. Budak-budak sekolah rendah ni tengok, aduh, tak gerak je ni. Lewat lagi buka ni, kan. Pada yang dah dewasa sikit, yang dah sekolah tu, dia kata cepat dah buka, lewatnya nak raya, dia kata kan. Lambatnya lagi nak raya, dia kata. Tapi pada kanak-kanak seperti kita yang dah ramai-ramai, yang dah berusia ni, baru je hari tu puasa, dah puasa balik. Kan macam tu kan. Maknanya tu tanda-tanda apa? Tu tanda nak mati. Tu nak beritahu. Iya, dah dekat dah kita dengan kematian. Kan? Malaikat maut bagi tahu dekat Nabi Yakub, aku bagi 3 tanda. Yang pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada belum tanda? Yang kedua, badan yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum tanda? Dah. Yang ketiga, rambutmu yang hitam sudah mula menjadi putih. Ada ke belum tanda? Ada. Maka kalau dah ada ketiga, komplit dah, standby. Kan? Tak malam ni, besok. Ni cakap-cakap orang, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Samsul debat nampak segar ceramah, belum tahu lagi. Ada pun ceramah, tengah ceramah mati jatuh, ada. Tengah baca khutbah tumbang, ada. Tengah baca berita jatuh. Buka dekat dalam tu, dekat dalam video kita tengok YouTube tu kan. Cuba kita tengok. Tajuk tu sudden death. Cuba buka. Dia akan tunjuk orang yang mati tiba-tiba. Tengah baca bab jatuh, tumbang. Tak ada siapa tahan pun, tegak jatuh je. Mati, ada. Malam ni elok dengan ceramah, besok mati ni, tak bangun-bangun dia tidur, meninggal dia. Aku dah kata dah jangan duduk dekat tiang tu. Dia kata orang tu buat cerita, ni contoh lah, jangan beralih, ni contoh aja ya. Contoh aja. Kan bersandar, aku dah kata jangan bersandar. Dia orang kita ni gemar buat firasat sendiri. Yang tu patutlah arwah ni semalam masa dengan Camah Samsul Bat tu dia tak gelak sangat, nak mati rupanya. Dia kata tengok, ada je cerita je nak buat kan. Tak usah, dia bukan macam tu. Jangan
ambil gambar bertiga, nanti tengah mati tu seekor lagi. Ada perangai-perangai kan. Jadi macam tu lah. Jadi mengapa kita berpuasa? Kenapa kita kena puasa? Sebab Allah Ta'ala suruh. Bila anak tanya kenapa kita kena puasa mak? Kenapa? Sebab Allah Ta'ala suruh. Jawapan dia ini tak. Kenapa kita kena puasa? Orang puasa kau puasa je lah. Bising pula tanya. Banyak cerita. Budak-budak sekarang cerdik. Dia sekolah agama, dia belajar agama lagi banyak daripada kita kadang-kadang. Jadi dia pula tanya kita pula jawab macam tu. Kenapa kita kena puasa? Orang puasa kau puasa je lah, hatuk kau puasa ayah kau, banyak cerita. Puasa je lah. Ni pun jawab, nak, kita puasa kerana Allah suruh. Habis ke soalan tu macam tu? Tak. Anak tu tanya lagi, bila Allah suruh? Oh, banyak cerita budak ni. Maka Allah Ta'ala suruh dalam Quran. Tengok dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. Allah beritahu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Azim. Wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Dia tak kata wahai orang-orang untuk uban, tak ada. Kita cakap wahai orang Islam pun tak sebut, tapi dia sebut wahai orang beriman. Maknanya nak bagi faham, ada orang tu Islam tapi tak puasa. Ada orang tu berislam tapi belum tentu beriman. Sebab kalau orang tu beriman tentu dia puasa. Sebab dia yakin Allah Ta'ala suruh. Kan? Iman ni percaya. Itu sebabnya bila ada ketika zaman Nabi dulu seorang Arab Badui, dia kata, sungguhnya aku seorang beriman, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Nabi kata, alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang Muslim. Kenapa? Kata Nabi, kerana Muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi keimanan ini tak selesai dengan pengakuan, mesti ditunjukkan dengan perbuatan. Kita boleh ambil mikrofon ni buat pengumuman. Assalamualaikum, saya Samsul Amri Ismail, saya seorang Islam. Kita boleh. Tapi berani tak cakap Assalamualaikum, saya Samsul Amri Ismail, saya paling beriman dekat kampung ni? Berani? Tak berani kita, kan? Sebab iman ni bukan boleh dengan pengakuan, mesti dengan perbuatan-perbuatan kita. Ya, macam tu. Jadi mana kata, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Semoga kamu bertakwa. Maknanya belum confirm lagi bertakwa. Walaupun kita puasa belum tentu dapat, tapi ada harapan dapat takwa. Takwa ni kita lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Takut kita lagi daripada benda yang kita takut. Tapi takwa ni satu perasaan yang kecil dalam diri kita, rasa rendah dirinya kita, rasa tak kuatnya kita, rasa tak sempurnanya kita, tetapi mendekatkan lagi kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita perlukan Allah Ta'ala. Allah tak perlukan kita, kita yang perlukan Allah. Semayang ni bukan Allah minta kita, bukan Allah nak sangat semayang kita, kita yang nakkan Allah Ta'ala terima ibadah kita. Tu kita kena faham konsep tu, takwa. Tu sebabnya dekat masjid ni kadang-kadang orang letak signboard yang menakutkan orang. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. InsyaAllah tak gambar kubur lagi, jadi lagi takut orang tak datang ni, kan? Contoh, kan? Cuba kita ubah sikit yang positif. Anda ingin ke taman syurga, 100 meter belok kanan. Macam tu. Ini tu belum tu dah lah gambar kubur. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Sembahyanglah di belakang imam sebelum kamu disembahyangkan di depan, di hadapan imam. Macam tu belum cerita lagi, dah sampai-sampai nak ambil wuduk, nampak pula satu signboard ni, awas di sini ada pencuri. Itu masjid ada juga tu. Ada pencuri pula, dia tengah ambil wuduk tu, dia pandang, dia tinjau dalam masjid, dia tinjau, nampak ada orang terbongkok-bongkok. Jangan-jangan itu pencurinya, kata. Wah, imam tu, imam dengan susul jadah tu satu, kan? Contohlah, kan? Cuba positif sikit, ya? Jadi tujuan kita berpuasa ada 3. Pertama adalah kerana kita menghayati kehidupan orang-orang yang kurang bernasib baik. Ada orang lagi susah daripada kita, tak makan, tak minum, apa pun tak ada.
Yang kedua adalah kerana untuk mengawal hawa nafsu, kerana hawa nafsu ibu pejabatnya berada di perut. Ibu pejabat nafsu ni dekat perut. Perut adalah punca segala masalah. Maka dengan itulah kurang makan akan menyebabkan selera kita nak buat jahat tu patutnya slow sikit, kan? Jom kita keluar, jom kita lepak-lepak, jom boleh gosip-gosip. Sesungguhnya aku berpuasa. Oh, dah mau je bunyi nak tumbang lah. Tak boleh, pergilah. Tak pergi, kan? Yang ketiga, menyucikan jiwa dan menyuburkan sifat jujur, pemaaf dan bertolak ansur. Bulan Ramadan ni orang jadi baik, kan? Orang tak bertudung tiba-tiba bertudung, kan? Jadi mana kata pada bulan Ramadan ini, kan, yang penting sekali kita nak kejar ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam mengejar ketakwaan, salah satu daripada usahanya adalah kita bersedekah banyak-banyak. Bersedekah pada bulan Ramadan ni, ya, sedekah daripada sekarang dah mula dah sedekah. Itu sebabnya kepada semua ahli jemaah sekalian, di bahagian luar masjid ada disediakan beberapa tabung. Itu dia kemuncak ceramah ni. Ada beberapa tabung untuk kegunaan segala program mengimarahkan masjid, termasuklah yang akan digunakan untuk program Ihya Ramadan pada tahun ini. Jadi rebutlah peluang terhidang ini untuk melipat gandakan pahala di bulan Ramadan yang bakal tiba. Dan pihak masjid mengucapkan ribuan terima kasih atas segala sumbangan yang dihulurkan. Semoga Allah murahkan lagi rezeki dan memberkati hidup tuan-tuan semua, termasuklah ahli keluarga, mudah-mudahan, kan? Jadi sumbangkanlah. Sesungguhnya Nabi kata apa? Sungguhnya takkan berkurangan, kan, harta rezeki, kan, yang orang yang bersedekah ni. Malahan Nabi janji apa? Bertambah, bertambah dan bertambah. Nabi kata sedekah aja. Macam contoh, cubalah tanya bila penceramah tu datang, cubalah tanya dulu. Jadi itu pun sedekah juga, kan? Siapkan makanan kegemaran penceramah. Saya okey je, tak ada masalah. Contoh betul apa, puding raja dekat masjid mungkin cekok. Sedap. Malam tadi saya ingat nasi Arab punya nasi Pakistan. Dan saya memang kurang sikit, kari-kari ni saya kurang sikit, tapi saya makanlah sikit. Hotel Pasir Mas menganjurkan kempen derma darah selepas waktu berbuka hingga jam 10.30 malam bagi menampung kekurangan stok darah sekali tibanya bulan Ramadan, bagi menyelamatkan nyawa manusia, memerlukan pertolongan kita semua. Berita baik untuk setiap penderma yang layak, pihak masjid, pihak hospital akan memberikan sagu hati berbentuk wang saku dan juga hamper bagi menghargai pengorbanan para penderma. Jom sama-sama membantu menyelamatkan nyawa manusia yang mungkin di kalangan mereka adalah ahli keluarga kita sendiri, ya. Derma darah ni pun satu bentuk sedekah juga lagi. Mudah-mudahan kita nampak macam tak ada apa-apa, kan? Begitulah dia. Jadi kita nak kejar takwa. So apa latihan takwa? Latihan takwa yang pertama, khauf Rabbul Jalil, takut kita pada Allah. Kita takkan buat benda yang Allah tak suka. Yang Allah suruh itulah yang kita akan buat. Kita akan jaga solat pada bulan puasa. Kita akan jaga segala perkara yang membatalkan puasa. Tak berani. Sampai satu level tu kita masuk puasa khusus, menahan diri pada perkara yang membatalkan puasa dan mengurangkan pada puasa pun tak buat. Takut, kan? Takut tengok TV tu, tiba-tiba tengok iklan pula, tengok drama pula, melur untuk Firdaus. Melur untuk Firdaus 2. Dah masuk siri kedua dah. Saya tak tengok, kan? Tajuk aje. Tengok pula gambar tu, tengok pula ada pelakon-pelakon yang seksi-seksi pula, pakai baju dan tak cukup tu, tak cukup ni. Contohlah kan kalau kita nampak macam tu dalam TV. Nengok pula sekarang tak payah TV, nengok dekat handphone. Lalu dia kat depan tu, keluar, buntang mata, segar sampai buka. Ya, main. Hati-hati, hati-hati. Perkara yang mengurangkan bala puasa pun, dia tak ada saja-saja nak keluar pergi bazar Ramadan. Takut dia. Dekat sini Kelantan okey lagi, pergi bandar-bandar besar, pergi ke KL, pergi tengok, pergi bazar Ramadan, hura kan. Yang datang tu bukan semuanya disiplin, tutup aurat semua, tak. Ada kasut pendek mana ada. Perempuan pula tu. Iya, pening kepala. Ada yang datang-datang tu dengan tak bertudung, dengan bau shampoo lepas mandi. Bau. Jangan main-main. Yang seksi-seksi mula-mula tengok peha ayam, depan tu tengok peha orang. Macam apa? Tak pening kepala, kan? Balik bukan kurang pahala dah, negatif.
Depan pula tengok dada ayam, betul sambunglah sendiri tuan-tuan. Bayangkan. Hei, itulah tu masalah. Tu kalau betul bukan tak bagi pergilah bazar Ramadan. Tapi kena pergi bazar Ramadan kadang-kadang sudah hanya buang masa. Dia tawaf 7 kali. Round, satu benda pun tak beli. Dah tawaf sa'i pula. Pergi 7 satu, pergi balik. Cukup dah. Cukup, cuma dia tak bermikot aja lagi. Ya, dahsyat betul lah bulan puasa ni. Aduh, itu sebab saya kalau nak pergi pun tak adalah. Saya akan pergi kalau betul pun pergi bazar Ramadan, dah tahu dah gerai mana nak pergi. Pergi kat sana dah beli, baliklah, tak ada nak round-round. Dah lah aku ni roblok banyak. Ustaz, ambil gambar boleh kan? Ambil gambar. Tapi saya ceramah hari sekali dekat Gua Musang tu, saya tak nak cerita lah masjid mana. Orang tua-tua rajin betul bergambar dengan saya. Boleh bergambar, cik gambar boleh. Dia bergambar saya tunjuk macam ni, dia macam ni orang tua. Gila betul orang tua ni, terkeluar pada telekung ni. Terkejut aku. Dahsyat betul. Canggih orang tua sekarang ni memang. Dia pun terpengaruh dengan media sosial ni. Bukan orang sini, orang tempat lain. Sini okey. Ya, tu dahsyat betul. Lepas tu ambil gambar orang tua tu marah lah. Pergi sikit. Ambil gambar berdua je dengan Samsul Bat. Gila betul. Orang tua ambil gambar dengan Samsul. Alah masa mak-mak ni. Lepas tu dia buat wallpaper. Bantai marah suami dia. Hati-hati hati-hati. Itu pertama. Takut kita pada Allah Ta'ala. Tak buat dah benda-benda. Orang mengumpat pun takut. Jangan. Tak mau cerita pasal orang. Tak baik. Macam tu. Waktu bulan puasa, bayangkan waktu Zuhur dia boleh sampai masjid 5-10 minit sebelum Zuhur dah sampai. Waktu Zuhur ramai orang semayang berbanding bulan tak puasa. Kalau puasa nak waktu Zuhur, waktu Asar tengok 10 minit sebelum dia dah sampai. Dia hafal waktu Maghrib. Siap boleh buat banding Kota Baru dengan Pekalan Cepu beza berapa minit dia tu. Boleh tahu. Bayangkan kita ni 7.20 kita berbuka, 7.23 ni hanya 5 hari je, lepas tu dah 7.22 dia tu. Dia tahu dia. Macam tu lah. Dahsyat dia. Boleh hafal. Itulah dia takut dia. Ada air ni. Ada air. Terhidang. Lupa nak minum malam tadi. Tengah duduk kat meja tu nampak air tu. Minum tak ada? Tak minum. Jangan, Allah Ta'ala nampak. Macam tu sekali. Buka peti ais. Saja nak sejukkan muka. Kan perangai masa budak-budak dulu. Bini pergi pasar, anak pergi sekolah, besok budak sekolah dah. Sejuknya lah. Tapi buka-buka ternampak pula cendol malam tadi. Elok pula cendol tu dengan mi hijau terjuntai. Hijau. Saja sebut hijau tu. Mi hijau. Perasan dia buka petai. Bukan ada cendol ke malam tadi. Dia kata. Jangan risau, dia memang perasan. Tapi bila dia sebut tu kita tenang. Jadi saya ajar dia, tenang, relax. Jangan bergelabah. Relax, tenang. Buat muka puasa macam tu kan. Bukan ada channel ke malam tadi? Betul. Tadi abang buka peti ais. Nak tengok apa yang ada, apa yang tak ada. Nak beritahu mu, suruh beli barang. Buka-buka tumpah bolak. Dia kata, pula cendol tu tumpah habis. Jadi abang kesian dengan mu. So abang ambil, abang cuci, abang kutip mi yang tumpah tu, abang lap takut semut. Abang basuh siap-siap dah. Oh, terima kasih kata. Macam tu. Macam tu cara dia. Tapi kita buat tak? Tak buat. Kita kata jangan korek tak hidung. Mu puasa ke tak? Nak korek tak hidung pun tak bagi ni. Wahal kawan tu sesema. Hinguh ni kerah. Tertutup dalam baju, tak boleh napas dah. Mana ni buat macam mana ni bah? Ni sebelah ni dah tutup ni. Pakai lubang hidung sebelah lagi. Pakailah sebelah lagi. Terlelap pula tutup. Dah kiri. Macam mana ni bah? Menapas ikut mulut. Berkerak dekat hidung tu. Melambai-lambai dah kawan tu. Macam ni. Pergi pula bazar Ramadan dengan hidung macam tu. La
selera orang. Janganlah buat fitnah pada agama. Macam teruk sampai hilang mata hitam. Macam tu. Seronok sangat dia. Berada di awangan, terbang sungguh dia. Tak usah tu maksud dia. Jadi kita takut dengan Allah Ta'ala, kita tak buat. Khauf Rabbul Jalil. Takkan. Sebab Tok Guru debat saya. Yang mengajar saya debat, cikgu saya, sahabat saya, orang Kelantan, orang Tanah Merah. Ada insyaAllah kalau ada rezeki jumpa dia besok. Itu sebabnya kita tengok, kita sahur. Sebab Nabi kata makan sahur adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Teguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikat mendoakan orang-orang yang bersahur. Itu sebab kena bangun pagi. Sebab kena bangun, kita kena sahur. Walaupun standby dekat tepi bantal tu, buah tamar 3 biji, air botol mineral standby dah satu botol, cawan satu cawan ni yang rendam gigi palsu tu jauh sikit. Takut tersalah hirup pagi besok tu, hirup keras, ingat air batu punya gigi kan. Hati-hati. Ingat aku tak tahu perangai orang tua ni mengendam gigi dia dekat dalam cawan. Geram betul aku kadang. Tak, saya pernah tu balik kampung, makcik saya, ada seorang makcik saya tu, dia boleh rendam gigi dia tengah hari aku nak minum. Capai kan cawan bunga yang dulu tu, cawan lama yang putih tu. Saya punya tak nampak dalam tu, nak tuang dalam gigi. La ilaha illallah, perangai. Aduh, berat. Jadi standby, maknanya standby tepi. Takut kita terlajak. Maksud terlajak tu dah kesiangan terlewat sikit, mana 5 minit lagi nak habis waktu sahur. Maka kita bolehlah capai makan sempat kejut, makan. Beritahu anak-anak kita cepat tahu. Ada orang yang kata, tapi masalahnya ustaz, bila kita nak bangun sahur ni, kita rasa disimpan ni nak makan sahur ni, tafufah ni, yang ni, lopak tikai ni, segupang ni, sik khabu ni, semua makan pagi sahur. Contoh, tiba-tiba bila waktu sahur, tengok semua dah tak lalu dah. Allah, nak makan ni. Bini kata, abang nak apa abang? Nak nasi rupanya. Allah teruknya lah. Jadi macam mana? Simple aja. Bangun pagi awal sikit. Kita ni pada waktu sahur disunatkan melewatkan sahur. Melewatkan sahur bukan pukul 8 pagi, itu breakfast. Tahu? Melewatkan tu maknanya ambil waktu hujung. Contohnya pada waktu, katalah subuh pada pukul 6.15 pagi, 6 suku katalah. Sini berapa subuh? Katalah 6.15 pagi, maka mungkin setengah jam sebelum tu kita dah start makan. Maknanya pukul 5.45 contohnya kita start lah makan untuk sahur. Tu kira hujung dah tu. Kemudian kita berhenti. Kalau nak ikut sunnah Nabi, waktu imsak tu kita berhenti. Itu ikut sunnah betul. Imsak ni waktu berjaga-jaga, waktu berhati-hati. Nabi biasanya waktu imsak tu, maknanya Nabi dah berhenti dah. Kira-kira 50 ayat Quran Nabi sempat baca. Ayat yang pendek-pendek, bukan ayat yang panjang-panjang. Nabi sempat baca Quran ayat. Macam tu. Jadi berhenti. Jadi makna kata kita ambil waktu hujung. Jadi kalau nak makan tu simple aja. Bangun awal sikit. Mungkin tadi nak makan 5.45, 5.30 kita dah bangun, atau 5.20, 5 suku dah bangun. Kita bangun, kita mandi, kita segarkan badan, gosok gigi, shampoo, sabun badan, semua wangi-wangi, segar-segar badan. Ambil wuduk, keluar pada bilik air, dah pakai baju semua. Kita solat sunat 2 rakaat paling kurang. Dah solat sunat, zikir sikit lebih kurang. Alhamdulillah bil alamin. Pergi meja makan kau, tengok kau makan macam mana. Masa tu bau selera, nasi-nasi. Macam tu. Lauk ikan, lauk ayam, semua binatang ditelan. Apa yang lalu tu semua membujuk lalu, melintang patah. Asal lalu dia sesak, habis je waktu azan. Contoh kita tak perasan dengan makan-makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habiskan yang terakhir dalam mulut kita. Tengah makan, azan nak. Habis. Tu saja. Matlah riwayat kesan degil. Ya. Tentu. Tapi kalau untuk anak-anak yang baru belajar,
Kan, anak-anak yang mungkin baru umur 7, 8 tahun, 9 tahun. Tak maghrib nanti minum. Ya Allah, teruk betul bapak. Jangan macam tu. Kesian budak tu. Budak-budak yang umur 7, 8 tahun, kita boleh asuh dia puasa, tapi mungkin jangan keterlaluan. Mungkin dia tak kuat lagi perut dia. Dia nak puasa sebab dia nak puasa, dia sendiri nak puasa. Lepas tu tak tahan nak buka. Tapi salah satu didikan dia kalau tak puasa, jangan bagi dia makan sekali dengan orang yang berbuka. Itu salah satu yang kita ajar. Tak boleh makan, bukan. Jangan kita marah dia, tapi cakap memang tak boleh. Tanya orang yang puasa, dia boleh makan sekali. Dia kena makan asing, contoh-contoh tu lah. Jadi bila tak sempat sampai hospital, meninggal. Hati-hati kanak-kanak yang 7, 8, 9 tahun. Kalau kanak-kanak tu dah mencecah usia puasa pun bagi penyepok kan, wajar betul tak puasa dah 40 tahun tak puasa lagi. Kalau pun dia ada sakit, bukannya melesenkan dia, bukannya boleh menghalalkan dia tu makan depan orang, tak boleh. Tu sebab itu katanya lapar sungguh-sungguh, kenalah pergi pejabat dulu lapar. Nak cakap lapar tak puasa tak boleh, senyap aja. Tu balik rumah dia makan sungguh betul kan, kena cover depan orang, depan anak-anak yang puasa pun dia kena cover. Orang yang berniaga boleh tak rasa makanan? Boleh. Orang yang berniaga, dia berniaga makanan, jual makanan, dia kena rasa masakan dia tu sebelum dia jual. Dia dibenarkan untuk rasa. Itu pun rasa sikit dekat hujung lidah je. Masin kata. Kena tambah gula sikit, kena tambah gula garam sikit, dia tahu. Rasa tu hujung lidah ni, bukan sampai sendawa. Itu bukan rasa, tu memang mata darah betul tu kan. Boleh sendiri dia semangkuk apa benda je, memang tak puasa lah macam tu. Boleh tak kita saja-saja nak pergi dekat tempat rumah orang meniaga untuk tolong rasa? Tak boleh. Mu meniaga kan, besok aku datang mahmu ya. Nak try rasa tak payah, sesaja buat apa. Tapi kebanyakan masjid, bukan masjid ni lah, masjid lain, satu grup dia tinggal, itu pun dah buta-buta dah mata. Tua tu alip ke lah, alip ni tengok lah. Tak perasan dah. Tapi sini saya dengar memang ramai, 10 grup tak kurang, saya dengar macam tu lah. Kan. Yang ramai kat tempat lain. Yang ramai tu yang grup more kat luar tu, yang grup makan tu berbual, lepas tu dia tinjau dalam masjid, tak ada orang. Mana perginya orang ni? Mana pergi orang? Makna yang bercakap tu bukan orang. Pergilah, tolong, dah tahu tak ramai kan. Tu dia. Jadi mengaji ni mesti bacaan bersemak, seorang baca yang lain semak. Kan? Kemudian apa dia? Seterusnya tarawih, bulan puasa je jumpa tarawih kan. Walau macam mana seronok pun orang kat masjid ni, dia tak boleh buat surat kepada pejabat mufti, minta kebenaran pejabat mufti untuk mengizinkan masjid ni sebab kami seronok sangat tarawih ni, minta lanjut sampai Syawal. Tak boleh. Nak sambung lagi tarawih ni tak boleh sambung. Witir tak apa. Salah satu solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang hayat Nabi adalah solat sunat witir. Kita je witir belum puasa. Sebenarnya witir ni tiap-tiap malam boleh buat. Nabi kata jangan, salah satu wasiat Nabi pada para sahabat, selagi kamu hidup jangan kamu tinggalkan solat sunat witir paling kurang 1 rakaat setiap kali sebelum kamu tidur. Tu kan, bukan susah pun 1 rakaat. Nabi pesan tu. Kita witir belum puasa ramai kita macam tu. Jangan risau, tarawih malam pertama jangan risau. Memang ramai, orang tak pernah nampak pun ada. Dia macam malam ni lah, ada muka tak pernah datang, tiba ada malam ni ada. Orang kampung sebelah pun datang, macam ada kan. Malam tarawih pertama, kalau kita nak fikir yang kita tak kenal, lambat kita semayang, siapa ni, kita tak macam tu. Sebab malam pertama tak heran orang ramai. Budak-budak muda ramai betul malam pertama, penuh. Ya Allah, belia, cukup ramai belia.
Sampai penghujung Ramadan tinggal beliau je. Belia dah tak ada, beliau je tinggal. Malam pertama imam tak ada parking. Imam biasa datang lewat sikit, datang-datang parking imam tak ada. Mana pergi parking, habis semua parking penuh. Orang pada KL daripada apa semua balik ni sembahyang malam tu. Contohlah, penuh, imam tak ada parking. Masuk malam ke-15, tatkala lagu raya sudah mula dikumandangkan, imam boleh parking dalam masjid, bukan kat luar. Dalam masjid boleh parking, saf yang ke-6 dia boleh parking. Macam tu lah, bukan masjid ni, tempat lain. Ya. Lepas tu tarawih mulalah dia buat kajian untuk pengetahuanmu. Masjid ni kalau mu sembahyang tarawih sini, lewat habis, pergi surau,